Okey, macam ni lah kita teruskan lah ya. Okey, kita teruskan unjuran ortogon ya. Okey, kita teruskan. Kita terus kepada macam mana nak lukis unjuran ortogon. Okey, cikgu mudahkan. Cikgu simplekan. Okey, kalau terputus terus miss call cikgu, telefon cikgu ya. Okey. Sekarang ni you tengok warna ini PQRS, ini adalah objek. Okey, ini adalah objek. Macam mana kita nak lukis unjuran ortogon dia kepada satah warna putih? You tengok saja bentuk dia apa, empat segi kan? Okey, so lukis pun sama empat segi. Okey, lukis pun sama. Sebab dalam exam you tak ada lukis dot garisan ini tak ada. You terus lukis bentuk saja. Okey? So senang. Cikgu terus bagi kepada tips yang senang. Cikgu nak ambil pen sekejap. Okay. Kalau bentuk dia macam ini, empat segi, so dia punya, you punya unjuran ortogon pun empat segi juga sama. Okay. Panjang mesti sama. Okay. Untuk yang kedua, okay, ini adalah kamu punya objek kan. Okay. Segi empat tepat kan. So bila nak lukis pun sama. Mesti lukisan yang sama macam ini. Segi empat tepat. Okay. Kalau dekat sini 2 cm, sini pun 2 cm. So ini namanya unjuran ortogon. Okay. Ini objek kamu. Okey, apa bezanya? Unjuran ortogon dilukis di atas satah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya yang ini you tengok ini adalah bentuk cuboid. Okey, bentuk cuboid kan. Ini adalah 3D. Okey, 3D kan. So dia ada dia punya volume kat sini. So macam mana kita nak lukis dia punya unjuran ortogon? Okey, you tengok dari atas ya. Ini tengok dari atas. So dari atas you nampak apa? You nampak ini kan? Dari atas you nampak ini. So terus lukis ini saja. Macam tu saja. So ini adalah unjuran ortogon. Okey, so sekarang lebih cikgu mudahkan lah ya. Okey, sekarang kita tengok dari tepi. Untuk gambar kedua ni kita tengok daripada sini. Okey, so you nampak apa? Dari sini you nampak apa? You nampak ini kan? Bentuk ini, betul? Okey, so you nampak bentuk ini, lukis ini saja. Okey, lukis bentuk itu saja. Okey. Sebabnya memang untuk ajar you, cikgu akan cakap lukiskan garisan normal macam ni kan. Tetapi dalam exam tak ada lukis macam ini punya. Tiada garisan ini, tak payah lukis. So you tengok bentuk ini, you lukis bentuk ini. Okey, yang sama, panjang. Okey, kita teruskan lagi. Okay, so dia kata adakah yang dekat warna putih ini unjuran ortogon yang betul? Ini kita punya, untuk A ya, ini kita punya objek. So kalau dari sini you nampak apa? You nampak ini kan, empat segi. So unjuran ortogon pun lukis empat segi. Okay, macam tu. Untuk B, okay, sama juga. Daripada atas, so you nampak apa? You nampak ini kan, garisan ini. So you pun lukislah garisan ini. Okay. Sebenarnya dekat tengah ni tak boleh, dia kena macam dot. Okay. Dot adalah garisan yang you tak nampak. Okay. Yang garisan tak nampak, you kena dot. Okay. Ini silap kat sini. Okay. Untuk yang C, ini salah. Ini bukan unjuran ortogon kerana dia sudah lebih besar. Okay. Tak boleh lebih besar. Sekejap ya, cikgu nak rakam sekejap. Nanti senang. Alah, sedihnya. Oh, memang rakam pun. Okay. Alright, seterusnya cikgu harap you faham lah. Okay. Setiap raja di bawah menunjukkan objek dan unjurannya. Okey, betul ke tidak? So ini adalah objek, okey, dekat sini unjuran ortogon. Betul tak? So untuk 1A jawapannya betul. Okey, sebab kalau you nampak, mata you daripada sini, you akan nampak macam ni saja. Badan dia empat segi. Untuk silinder memang macam tu. Dia akan dapat segi empat tepat ya. Okey, untuk B, tengok daripada atas. Kenapa cikgu cakap tengok dari atas? Kerana kita punya satah yang putih ini di bawah. So kita tengok dari atas lah. Okay, kalau tengok dari sini, mana ada sini tak ada apa kan. Saya tengok dari atas lah. Okay, ini adalah objek kamu dalam bentuk 3 dimensi. So daripada atas nampak apa? Nampak garisan ini kan? Betul, nampak garisan ini. So unjuran ortogon pun lukis ini sahaja. Tak payah lukis yang ini. Lukis 2D saja. Okay, faham ya? Tak faham cakap. Untuk C, okay, daripada atas, you nampak apa? Nampak ini kan? Bentuk ini. Kenapa tiba-tiba jadi kecil? Salah. Okay. Untuk D, tengok daripada atas, you nampak apa? Nampak bentuk ini. So lukis pun itu saja. Okay, itulah unjuran ortogon. Lukis apa yang kamu nampak sahaja. Okay, teruskan. Okay, objek A. Untuk A, you tengok daripada atas. Okay, tengok daripada atas. Okay, daripada atas, you tak nampak ini kan? You tak nampak ini. You tengok atas saja. Dari atas, so you nampak satu, empat segi sini, and then you nampak yang kedua. Okay, so you combine lah dapat 1 dan 2. Macam ni lah.
Okay. So dalam exam kena betul-betul ukur. Kalau ini 3 cm, ini 5 cm. So lukislah 3 cm, 5 cm. Panjang yang betul. Garisan mesti tepat. You boleh guna set geometri lah. Yang segitiga punya sesiku tu. Untuk pastikan dia 90 darjah. Okay. Sebab dalam exam dia bagi you kertas putih. Tak ada kotak-kotak punya. So you kena lukis betul-betul sharp lah. 90 degrees. Okay, untuk B, daripada atas. Daripada atas you nampak apa? You nampak satu bulat kecil dekat sini. And then you nampak satu bulat yang besar. Itu saja. So ini salah. Kenapa jadi 4 segi? Tak boleh. Okay, kecuali kalau tengok badan. Okay, silinder kalau tengok dia punya badan baru 4 segi. Okay, seterusnya. Ini step lukis unjuran ortogon lah. Okay, tapi cikgu terus kepada yang mudah. yang straightforward ya. So, dalam exam dia akan bagi you satu gambar macam ni, prisma lah, prisma tegak. So, dia akan suruh you lukis daripada arah, 3 arah. Yang pertama daripada atas. Z lah, dia akan cakap lah, lukis unjuran ortogon bagi objek pada sata mengufuk sebagaimana dilihat dari arah Z. You jangan risau lah apa bla 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 bla, tak payah risau lah. You tengok je dari mana, oh dari Z. Okay, kenapa dia kata mengufuk? Sebab dia, kalau dari Z nanti dia akan jadi macam inilah, mengufuk lah. Macam tu. Kalau daripada X ini X kan, okay, dia akan jadi apa? Sata mencancang. Kerana bila you lukis daripada X, gambar you mesti macam whiteboard, macam dinding sana. So berdiri kan, panggil mencancang. Okay, so sekarang ada 3 saja. Fokus kepada Z, X dan Y. Z ini kadang-kala soalan akan cakap lukiskan pelan penuh. Kalau pelan penuh maksudnya lukis daripada atas ya, pandangan atas, mata dari atas. Okey, itu tips . Kalau soalan kata lukis pelan bagi prisma tegak ini. Kalau dikata pelan ataupun pelan penuh maksudnya mata mesti daripada atas. Okey, so kita tengok macam nak lukis. Ini yang cikgu tunjuk video tadi. Cikgu tunjuk video. Ini gambar piramid dan ini satu prisma. So macam mana kita nak lukis daripada atas? So daripada atas you kena imagine lah. Okay? Kena imagine lah daripada atas macam mana bentuk dia. So you akan dapat daripada atas gambar di sebelah kiri lah. You akan dapat gambar ini macam ni. Okay? Tapi dalam exam gambar lebih jelas lah macam ni, macam contoh A. Okay, so cikgu mudahkan ya. Sebab tadi kan dah buang masa, cikgu akan simplekan macam mana nak lukis daripada Z. Okay, sekarang cikgu tunjuk macam mana nak lukis daripada Z. Arah Z, okay. So ini bermaksud daripada atas. So mata kamu kena tengok daripada atas. Okay, tengok daripada atas. Sorry ya, cikgu tak sihat. Okay, tengok daripada atas. Sorry, cikgu minum lah. Kalau tengok daripada atas, kamu nampak apa tahu? Daripada atas ini, kamu nampak 4 segi yang pertama. Betul tak? Kamu nampak kan ini? Yang ini kamu tak nampak sebab dia sengit. Dia sudah condong. So, kamu nampak lagi. Kamu nampak, sorry. Kamu nampak juga, sorry, sebab dia condong. Masih nampak. Sebab dia masih, walaupun dia condong, masih nampak. Sorry. So, ini yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. And then yang ketiga, kamu nampak ini. 4 segi yang ketiga. Okay. So, kamu lukis macam mana? Lukislah 1. And then you nampak 2. Lepas tu you nampak 3. Lukis dengan pensel, conteng kat tepi dulu. Okay, conteng kat tepi dulu. Oh, ini yang pertama saya sudah nampak ini. And then you nampak ini. Lepas tu nampak ini lagi. Lepas tu baru ukur. You tengok ini berapa cm? Ini berapa cm? 3. So you letak 3 dengan pensel. Ini berapa cm? Ini panjang ini. You jangan ukur panjang ni tau. You kena ambil jarak ini. Ini kena penting. Garisan yang merah cikgu color ni, dia sengit. Dia jangan ambil ukuran ini. Ambil ukuran panjang ini. Okay? Sini sudah 2. Oh, sini sudah, ini 3 tadi, ini sudah 2. Semua adalah 6. So, tengah-tengah ialah berapa? 3, 4, 5, 1 lah. So, yang ini pula panjang berapa? Okay, ini berapa panjang? Tengok, berapa panjang dia? 5 cm. So, letak 5 cm. So, bila sudah ada bentuk dan juga cm, baru lukis yang betul. Okay, bila lukis ini tak payah. Markah penuh, jangan risau. Cikgu sudah tanda SPM punya paper. Tak payah ni, tak payah. Tak payah tulis, tak payah tulis. Kosong, lukis saja.
Sebab bila kita exam, kita nak semak kan, kita tengok bentuk saja. Okey, sudah siap. Ini daripada Z. Kita tengok daripada X pula. Sekarang kita tengok daripada X. Okey, you tengok dari sini mata dari sini mata sekarang daripada sini. Macam mana lukis mata tadi lupa dah. Tengok dari sini You nampak apa? You nampak ini mula-mula you nampak ini bawah ni. Lukis you nampak ini dulu. Dia boleh sengit tak apa, tak ada masalah. Tak ada masalah. Macam ni tadi contoh Macam ni tadi. Okey, katakanlah kamu lukis macam ni. Kamu lukis macam ni. Ini. Nampak tak? Pertama lukis macam ini, kedua lukis macam ni. Boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Yang penting ukuran sama panjang. Ini boleh tak ada masalah, boleh. Okay, so untuk ni tadi, padam balik. Tiba-tiba ajar dengan cepat. Aduh, Azwa. So pandang dari X, tengok dari depan tengok dari depan. You nampak apa? You nampak bawah ini dulu. Okay, so you lukis nampak ini dulu. Lepas tu you nampak apa lagi? You nampak ini kan? You nampak ini kan? You tengok itu kan? Nombor 1, nombor 2. You nampak nombor 2. Inilah. Sudahlah. Itu saja. Okay, you nampak itu saja. Ini macam ini, you tak boleh nampak punya. Dari atas boleh nampak lah yang warna merah ni. Tapi kalau daripada X tak boleh nampak. So you hanya nampak 1 dan 2. You hanya nampak 2 4 segi sahaja. Okay, you hanya nampak 1 kotak yang ini. And then you nampak ini. Okay, so you pun lukis. Lukis dengan pensel kecil-kecil dulu. Lukis yang small dulu. And then you masukkan panjang berapa. Ini 5 cm. Letak 5 cm lah. Okay. Lepas tu ini berapa cm? Ini 2 cm lah. Okay. Untuk yang ini, you kena tengok kita bukan ukur panjang ini. Kita ukur panjang ini. Kena very careful. Okay. Semua adalah 4 cm. So sini sudah 2. So sini lagi 2 lah. Okay. So sudah dapat baru you lukis. Okay, you boleh lukis macam ini ataupun you boleh lukis macam ini. Maksudnya sini 2, sini 5 cm pun boleh. Yang penting ukuran mesti sama panjang. Pertama guna pensel, kedua guna pembaris, ketiga ukuran tepat. Ukuran kena betul, tepat. Okay? Ini tak payah. Ini jangan buat. Tak payah. Semua label tak perlu. Actually SPM pun tak mau. Tak payah. Memang tak payah. Cikgu marking SPM paper. Tak payah tengok label. Tapi kalau nak tahu juga, okeylah cikgu ajarlah. Kalau you mau tahu juga, label dia macam ni. Okay, daripada sini kan, you nampak sini, you nampak C kan? And then you nampak D. Sebab tu you letak C/D. C dulu baru D. You jangan letak D, C, salah. Okay, you tengok dari sini kan, you nampak B, lepas tu you nampak A. Sebab tu dia letak B baru A. Okay, tetapi jangan buat susah lah. Tak payah buat, tak apa. Okay, so daripada Y. Okay, apa you nampak? Gambar ini daripada Y, daripada sini. Daripada sini you nampak apa? You nampak ini, betul. You nampak ini saja, you tak nampak belakang punya. So lukis itu sajalah. Lukis je lah bentuk ni. Okay, you lukislah bentuk ini. Okay, tetapi mestilah cm yang betul. Berapa ukuran mesti betul. Okay, berapa cm kena betul. So you tengok ini berapa? Cikgu ambil pen. Okay, you tengok sini. You pun lukislah dengan pensel dekat tepi. Ingat cikgu cakap dengan pensel dulu. Okay, ini panjang berapa? 2 cm. Letak 2 cm. Ini berapa? 6. Letak 6. Ini tinggi berapa? 4. Letak 4. Sini berapa? Okay, 3. Okay, ini berapa? Ini adalah 2. Okay, you ingat cikgu cakap jangan ukur ini. Jangan ukur ini pula. Boleh juga. Bukan boleh juga. You ukur 3 cm. You ukur 3 cm. Okay, you ukur 2 cm. So ini you tak tahu berapa kan? You join sajalah. Okay, sebab you akan buat macam ni. Ini 2 cm, ini 2 cm, ini 6 cm, ini 4 cm, ini 3 cm. Betul? Cikgu ini berapa? You join sajalah. Sambungkan saja. Okay, lukis yang cm you nampak. Okay, habis. Cikgu harap you faham. Faham tak? Ini senang tau sebenarnya. Tapi kalau you mau lukis garisan normal, sebenarnya nanti you confuse. Okay, nanti confuse. Okay, seterusnya kalau kita tengok ini contoh Okay, kita ada satu objek, nak habis dah sikit lagi. Okay, lukis daripada Z. Okay, daripada Z you nampak apa? Daripada Z nampak bulat kan? Daripada atas nampak bulat kan?
So jawapannya bulat lah. Nampak tak? Daripada Z nampak bulat saja kan? Bulat lah. Bulat lah. Bulat tu ukur lah dia punya diameter. Kalau kena lukis lah guna apa namanya, compasses, jangka lukis. Okay. Yang kedua daripada Y. Okay, ingat kalau silinder daripada badan mesti 4 segi lah. Okay, itu memang dia punya trik lah, mesti 4 segi. Okay, jangan risau, mesti 4 segi. Okay, so latihan kamu ini saja perlu buat. 7.1B sahaja. Setiap gambar ini lukis dua. Satu daripada atas Z, satu daripada depan Y. Ini daripada atas, ini daripada Y. Ini daripada atas, ini daripada Y. Ada jawapan kan? Boleh semak, boleh check. Okay, boleh check. Boleh, bukanlah tiru, kena faham dulu lah, mesti mimpai lah. Okay. Y ini senang sangat. Untuk nombor 3 ni, daripada Y, you sudah nampak kan? Ini saja bentuk dia. Settle lah, sudah settle. Okay, ini saja you punya latihan. Ini satu lagi contoh lah, sajalah dia contoh panjang-panjang sangat dia tanya 3 soalan. Yang pertama suruh lukis dari Z, yang kedua lukis dari X, yang ketiga apa kesimpulan kamu. Okay, kalau kamu tengok gambar daripada Z, kamu nampak apa? Daripada atas kan, kamu nampak ini kan? Kamu daripada atas nampak ini. So, lukisan kamu pun macam tu lah, 4 segi saja. Macam tu saja. Daripada Y, daripada X, daripada sini you nampak apa? You nampak yang segitiga. Daripada daripada, ya Allah ya Tuhanku, cikgu beri semayang terus kat sini. Okay, cikgu nak ambil pen sebenarnya. Okay, daripada X, you nampak apa? Daripada sini you nampak ini saja. Kan, you nampak segitiga. So lukis segitiga je lah. Macam ni, lukis segitiga je lah. Okay. Sorry. Cikgu dah kelang kabut sebab tadi dah silap kan. Okay. So untuk kesimpulan dia kata apa? Untuk kesimpulan, dia cakap untuk panjang sisi dan panjang sisi TP dan UQ berubah. Okey, kenapa dia kata TP dan UQ berubah? Maksudnya kesimpulannya untuk panjang kamu punya garisan TP ni, kalau kamu tengok objek yang sebenar, okey, kalau tengok objek sebenar, kita tak ukur kan untuk Z daripada Z kita lukis macam ni kan. Okey. Ini punya panjang kita bukan ukur ini. Kita ambil 6 cm. Okay. Kalau ikut logik kan, ini 8, ini 6, ini kan hypotenuse, so ini mesti 10 cm. Panjang dia mesti 10 cm. Tetapi you kena ingat, kita lukis unjuran ortogon. Dia mesti pergi turun bawah punya. So dia akan sudah turun bawah, dia akan jadi yang macam ini saja, 6 cm panjang. Okay, 6 cm panjang. Okay, maksudnya kesimpulannya tak semestinya ukuran tu akan sama. Okay, kecuali pandangan sisi. Pandangan sisi memang kena sama. Tapi kalau dari pandangan atas, yang condong ni dia akan jadi pendek lah. Dia akan follow yang bawah. Okay, tak apa. You akan buat latihan dan you akan faham lah selepas buat latihan. Okay, tengok secara generalisasi kesimpulan dia, panjang sisi dan saiz sudut pada unjuran ortogon berbeza mengikut arah pandangan. Okay, berbeza mengikut arah pandangan. Tapi itu tak ada apalah. Okay, yang penting you buat ini 7.1B. Okay, lukis daripada Z dan lukis daripada Y. Itu sahaja. Okay, sekarang ni